Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada ustaz pengacara majlis yang saya hormati, Datuk, yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih kerana tuan-tuan mengundang saya ke program kita pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, di dalam kehidupan kita ini, kita mempunyai banyak kenangan manis, perasaan yang menyukakan, yang menggembirakan kita. Kadang-kadang terlebih manis, akhirnya jadi penyakit kencing manis, Tuan Haji. Termasuklah yang cakap ni pun kencing manis kat Datuk. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, banyak benda yang menggembirakan kita, yang menyukakan kita. Tetapi sebenarnya yang dikatakan halawatul ibadah, halawatul iman, kemanisan ibadah, kemanisan di dalam beriman tu apa? Sebab hari ini ada orang yang lebih mencintai, dia terasa seronok dengan kehidupan di dunia ni. Perkara ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang allazina yastahibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang mencintai kehidupan di dunia mengatasi daripada akhirat. Bagaimana kita nak tahu yang kita ini mencintai dunia lebih daripada mencintai akhirat? Senang je. Jom kita pergi kuliah agama. Dalam masa yang sama pula, jom pergi makan tom yum. Mana yang teringin nak pergi, tuan-tuan? Dia gitu. Tengah duk dengar radio elok-elok, disiarkan siaran azan. Nak dengar siaran azan tu kan nak ubah channel yang tak ada azan. Bukannya susah nak cari orang yang cinta kepada kehidupan di dunia lebih pada akhirat. Aja, jom kita pergi umrah. Jom kita pergi umrah. Dia buat bodoh. Jom kita pergi Korea. Berapa tambangnya? Buat entah. Sebut Korea aja lalu terus. Nampak tak, tuan-tuan? Sebut saja benda syurga, tak ada perasaan. Dalam syurga ni ada nikmat yang tak pernah terbayang, tak pernah terfikir. Dalam syurga ni kenikmatan yang sangat hebat. Dia buat bodoh. Mata lepok. Tapi kalau cerita dekat dia, jom kita pergi melancong. Ke mana? Ya Allah, seronok tempat ni. Ya ke? Nganga dia. Seolah-olah langsung dia tak kisah tentang syurga. Dan kalau diceritakan kepada dia tentang suatu alam yang dipanggil alam pemisah antara akhirat dengan dunia, nama dia barzakh, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Ada barzakhnya. Sebut tentang mati, sebut tentang kiamat, sebut tentang kain kafan, sebut tentang kubur. Tak nak dia tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa takut apa pun. Tetapi kalau dia rasa susah dalam dunia, dia cukup rasa takut. Bila rasa hidup dalam dunia ni nak kena buang kerja, nak kena potong gaji, maka timbul perasaan takut kepada dia. Nanti nak makan apa? Suami kita 2 hari dah tak kerja. Abang tak bawa Grab. Rehat lah. Abang duk rehat-rehat nak makan apa?
Suami kata Allah ulat dalam batu boleh makan. Tapi bila sebut dalam kubur nanti kau gelap. Kau nak jawab apa? Dia buat bodoh. Malah kalau disebut neraka, langsung tak ada perasaan gerun. Masuk dalam neraka kau tak takut kan kau bohong ni. Masuk dalam neraka tau. Dia relax je. Kau tak takut neraka, dia jawab pula apa? Bukan aku seorang ramai. Tak adalah takut ramai-ramai kena kata dia. Elok lah. Lagipun neraka yang nak masuk tu jahanam. Rosak kata dia. Api tak menyala kata dia. Tuan-tuan yang saya hormati. Boleh lagi buat lawak tu. Bukan aku seorang yang nak masuk dalam neraka ramai kata dia. Tuan-tuan yang saya hormati. Benda ini pasti berlaku. Yang saya sebutkan tadi barzakh, syurga, neraka, mati, semua itu benda yang kita akan jumpa. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada kita tempoh untuk hidup dalam dunia. Untuk apa? Berbuat ibadat. Allah kata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita buat ibadat kepada Allah. Bukan kata manusia aja, jin pun disuruh buat ibadat. Cuma kita tak nampak jin. Pasal malam ni ada sembahyang sebelah kita, tapi kita tak nampak. Kalaulah kita nampak jin datang sembahyang masjid kita, dengan tu imam pun lari. Lari tu imam. Dia bukan segak macam kita. Tah muka macam mana kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita datang awal subuh pukul 5 pagi. Bunyi duduk berjalan atas bumbung pun lari balik. Dia datang pukul 5, buka tingkap, buka lampu, buka apa semua. Tiba-tiba bunyi berjalan di bumbung. Sudah. Dia balik je, tinggal lampu dia buka. Padahal pelepah kelapa dia bertiup. Takut tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala, dia tak bagi kita nampak jin. Sebab ada orang ajak saya berdakwah dekat jin. Jom ustaz, kita pergi ceramah dekat jin. Tak payah. Yang nampak ni pun kita tak boleh nak ceramah. Yang boleh salam, yang boleh pegang ni pun nak ceramah pun susah. Tambah kau nak ceramah dengan jin. Dia sepak kita tak pasal tuan-tuan. Biar lantak demo. Dalam kumpulan jin itu pun ada pendakwah. Dalam kumpulan jin itu pun ada dai agama. Ada imam muda agama, ada. Biar kerja dia. Hak kita cakap. Dan kita disuruh berlumba di dalam bab itu. Kerana adil boleh berlumba. Tapi manusia tidak berlumba dalam bab ibadat. Sedangkan Allah kata fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan. Kita tak berlumba. Yang kita berlumba ialah main badminton. Berlumba lari 100 meter. Berlumba lari angkat berat. Padahal itu bukan lapangan yang adil untuk dilumbakan. Abang-abang ni nak lumba 100 meter dengan Usain Bolt, muntah hijau kita. Dia lari 9.58 100 meter. Kita lari 15 saat baru sampai. Usain Bolt tu dah minum air, kita baru sampai. Nak lawan apa, badan dia besar. Kita tak disuruh berlawan Gusti. Tuan-tuan nak lawan dengan Hulk Hogan. Sebelah tangan dia saja ni muka kita. Tuan-tuan nak lawan Andre the Giant, Undertaker, John Cena, apa? Tak terlawan kita. Sebab itu Allah Ta'ala, dia tak suruh kita lawan bab tu. Tuan-tuan lawanlah dengan Amerika dalam pertandingan bola keranjang. Agak-agak menang. Tinggi dia orang pun 7 kaki. Kita 5 kaki 10 inci pun susah nak cari. Tak disuruh berlawan. Sebab gelanggang sama, tapi orang saiz tak sama. Tuan-tuan nak lari 8,000, 5,000 kilometer, 5,000 meter nak lawan orang Kenya. Tak boleh menang kita. Kenya dengan badan dia keting halus je. Tapi juara dunia, 5,000 meter, 10,000 meter juara. Punya kuat tuan-tuan. Dia tak suruh berlumba dalam bab tu. Kak Leha nak berlumba dengan apa?
Nak angkat berat. Tak boleh. Badan mereka besar. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita berlumba di dalam ibadat. Yang tu dia tak kira saiz. Nak semayang berapa rakaat? Silakan. Nak semayang tarawih? Buatlah awak. Dia suruh berlumba. Cuma jangan semayang tarawih bulan Muharram. Bulan Muharram buat 20 rakaat. Engkau ni semayang apa panjang-panjang ni? Tarawih. Bukan bulan Ramadan ke tarawih? Allah, bulan Ramadan aku kena kursus. So memang aku tak dapat tarawih. Tu yang aku buat awal. Boleh ke mat? Allah pun fahamlah masalah aku. Dia ingat Tuhan tu puak saudara dia, tuan-tuan. Yang tu disuruh boleh berlawan. Tuan-tuan, kita boleh berlumba dalam bab tu. Dalam bab semayang, dalam bab baca Quran, dalam bab berzikir, dalam bab berpuasa, dalam buat-buat kebaikan. Kita mempunyai masa yang sama, 24 jam, ruang yang sama. Cuma nak buat atau tak nak buat saja. Sebagai persiapan untuk akhirat. Kerana kita nak menuju, kita nak hijrah pergi situ. Depan saya ni bukan orang Kuantan semua. Ada orang Selangor, ada orang Perak. Hijrah duduk di sini. Sementara je. Tapi Ustaz, saya cadang nak pencin sini. Rumah pun dah beli Ustaz. Saya cadang habis pencin, saya duduk sini Ustaz. Tak. Sini tempat sementara. Nama dia dunia. Tempat akhirat tu adalah kekal. Khairun wa abqa. Yang di sini dunia saja. Ada, tak ada. Tapi akhirat mesti ada. Sebab itu disuruh kita berbuat ibadat, persiapan itu. Persoalan dia, macam mana kita nak tahu kita rasa sedap, kita rasa lazat di dalam ibadat? Ni kita duduk sini daripada pukul 7.15. Masuk maghrib 7.18. Masuk maghrib. Sampai sekarang 9.05. Duk tengok jam. Pukul 10 tak habis, pukul belah. Datuk pengarah tak balik ke, balik pukul belah lah. So yang aku duduk dekat pintu ni senang. Tak pernah faham? Tak faham sudah tak? Ni di Afrika ni tak ada. Kadang-kadang kita rasa tak seronok, tuan-tuan. Dengar khutbah pula, tu imam baca slow je, lagi tak seronok. Alhamdulillah. Naik je tu imam bagi salam, Allah. Dia pula dah baca mengantuk lah aku. Allah ya. Yang mana dapat tiang lega, sebab aku dapat tiang lah, cantiknya aku landing ni. Bukan abang kita ni. Abang kita badan tegap. Tak ada tiang boleh duduk, salah apa. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, Allah sebut di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat buat ibadat, cepat-cepat taubat. Sebab apa suruh? Allah suruh cepat, Allah suruh kita ni berlumba. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi syurga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Sebab Allah nak bagi syurga. Allah nak bagi syurga. Cepat. Kita kalau ada cabutan bertuah pun cepat. Kita kalau ada apa-apa benda pun tuan-tuan, cepat. Sehari habis, cepat. Nasi bungkus, cepat. Kamu kalau lambat keluar masjid, nasi bungkus tak cukup. Masjid buat 200 je, yang datang 400, lebuh kamu kan? Ada orang yang mengejar nasi bungkus. Padahal nasi bungkus tu tak dapat pun tak apa. Depan tu ada kedai tom yam, belah sana pun ada kedai tom yam. Tak ada masalah kalau tak dapat. Tapi kalau tak dapat syurga, tak ada syurga lain. Yang ada cuma neraka pilihan kedua. Kalau kita hari ini di dunia, semua nak cepat, cepat, cepat. Nak tengok konsert pun cepat. Bayangkan orang nak tengok konsert baru ni, 5 pagi dah beratur. Konsertnya 9 malam. 5 pagi beratur dah. Allahu Akbar. Kenapa awak cepat sangat ni?
takut nanti kalau lambat saya ke belakang. Saya nak tengok ni konsert Eli apa ke nama ke? Eli Iblis ke apa nama ke? Lupa tuan-tuan nak sebut. Nak sebut tak erti tuan-tuan. Pukul 5 pagi beratur tuan-tuan. Masya Allah. Kalau datang sembahyang Jumaat, duduk dalam kereta dulu. Datang sembahyang Jumaat pukul 1.10, masih dalam kereta. Relax, buka aircon dengar. Ayah, bila masuk masjid? Sekejap. Belum lagi Tok Imam sebut barakallahu. Oh, belum lagi. Nanti masuk Tok Imam tu sebut barakallahu lakum, baru kita masuk. Oh, lambat-lambat je tuan-tuan. Allah kata cepat buat ibadat, jangan tangguh-tangguh taubat. Bersegera taubat sebab Allah nak bagi syurga. Habis tu ustaz, syurga ni layak ke saya masuk? Layak. Kalau awak nak. Kalau awak tak nak, tak dapat. Sebab tu semua orang layak masuk syurga. Jangan tuan-tuan tengok ustaz je layak. Dia lain lah, dia ustaz, tok imam. Syurga punya, aku ni apa ada. Jangan cakap macam tu. Syurga ni sangat luas. Seluas langit dan bumi. Dia bukan masjid kita ni. Masjid kita yang tak muat di luar. Tengok Kak Nak, Kak Leha di luar. Duk di Serambi. Kenapa tak masuk Kak Nak? Dah penuh. Cuba tengok abang kita di luar. Nyandor dekat tembok di luar. Kenapa tak masuk Din? Dah penuh. Agak-agak ada tak dialog tu di hari kiamat? Mat, tak masuk syurga? Penuh. Tuan-tuan ingat macam tu ke? Masuk lah. Dah penuh. Tak ada je tuan-tuan tu. Syurga ni seluas langit dan bumi. Muat kita semua ni. Tuan pengarah muat. Tuan pengarah penjara penuh dia pun muat. Semua muat. Masuk semua dia. Dan dia tak ada istilah malaikat tunggu dekat pintu syurga. Dia tahan. Full house. Parking full. Yang tu di dunia. Di dunia boleh. Parking full. Hotel full. Semua full. Masjid full. Tak boleh masuk. Penuh. Duduk di luar. Di hari kiamat tak ada tuan-tuan benda tu. Malaikat duduk kat pintu syurga. Makcik, syurga penuh makcik. Atau makcik tak dapat masuk lah. Makcik faham tak? Penuh. Makcik tengok ada orang yang last kali dekat pintu syurga tu. Punggung dia betul-betul dekat sliding tu makcik. Nak tutup tu pun jenuh tahan nafas makcik tu. Habis tu makcik ni dari penuh ni jauh no daripada Kuantan. Takkan makcik seorang tak boleh masuk. Makcik faham tak penuh. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk ke syurga, mana makcik nak pergi? Neraka sebelah makcik. Yang itu kalau di dunia hotel penuh, mana tempat boleh saya duduk? Homestay ada makcik. Tak ada. Di akhirat tak ada. Sebab tu Allah kata dalam Quran, jom buat ibadat. Adakah buat ibadat ini kena berhenti kerja sebagai warden penjara? Kami letak jawatan. Kenapa? Kami nak ibadat di masjid. Masya Allah. Polis letak jawatan, bomba letak jawatan, cikgu letak jawatan, semua beribadat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah. Jadikan kerja kita sebagai ibadat. 8 jam, 12 jam bekerja, ibadat. Yang ni yang kita nak. Bukan maknanya tuan-tuan, semuanya nak jadi ibadat ni, semua kena jadi tok imam. Kau nak kerja apa dia? Kalau tak kerja penjara, kau tak kerja. Aku nak apply imam. Engkau imam. Engkau imam. Habis tu siapa makmum? 200 imam. Jenuh tuan-tuan. Seorang je imam. Tapi kau boleh sembahyang berjemaah di belakang. Kalau tak boleh jadi imam, tolonglah jadi Bilal. Tak boleh jadi Bilal sebab dah ada orang, tolonglah ambil saf yang pertama. Banyak ruang untuk masuk syurga. Aku tak bolehlah masuk syurga dah. Apply imam tak dapat. Engkau apply Bilal. Bilal pun tak dapat. Dah penuh 8 orang. Engkau apply saf yang pertama. Tiap-tiap kali sembahyang kau saf yang pertama. Yang berlaku sekarang lain tuan-tuan. Bila tolak jadi imam, batuk. Serta-merta batuk. Balik haji tu.
Balik haji 2 hari, balik datang masjid. Serban, jubah Mekah. Allah, Tuan Haji, Allah ya Syekh. Kata tu imam. Allah, seronoknya ambil berkat sikit. Cium dia, peluk dia. Haji, tolong jadi imam. Oh, sudah. Dan batuk. Saya batuk di Madinah. Tak boleh jadi imam tu kan. Padahal tadi berbual bawah bangsal tu punya derah. Oh, di Madinah sejuk apa. Tolak jadi imam, batuk. Apa Ustaz? Tak, saya bukan tak boleh Ustaz. Kalau Zuhur Asar, insyaAllah. Mereka suruh Maghrib, payah sikit lah. Zuhur Asar saya tak tolak tak. Habis tu Maghrib apa masalah? Saya tak hafal surah. Surah apa yang awak hafaz? Qul huwallah. Qul huwallah pun boleh. Masalahnya satu je. Surah lain tak hafal. 2 rakaat baca Qul huwallah boleh. Ataupun 1 rakaat bahagi 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Boleh. Masuk rakaat kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tu boleh Ustaz. Saya berani jadi imam. Habis tu apa masalahnya? Doa tak hafal. Habis salam tak payah doa pun tak apa. Malu Ustaz balik haji tak hafal doa. Kalau begitu, habis salam, buat batuk lagi. Ambil mikrofon, baca Al-Fatihah, ambil mic clip tu, Al-Fatihah. Pasing orang belakang. Bukannya susah, orang belakang sambut. Orang belakang pun tak hafal doa. Dia pasing balik ke depan. Afdal lah tu dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa makan pun boleh bang. Simple je bang. Habis baca doa makan, ada pula Tok Lebay apa tanya. Tak ada jamuan belakang pun bilang baca doa makan pasal apa? Dia faham doa tu hanya untuk makan je tuan-tuan. Punya banyaknya peluang untuk dapat syurga. Tak boleh jadi imam, jadi Bilal. Tak boleh jadi Bilal, jadi makmum. Tak boleh jadi makmum, nak jadi apa? Bukan semua orang kena jadi ustaz. Bukan semua orang kena jadi imam boleh masuk syurga. Akak-akak pun boleh masuk syurga. Sebagai apa? Suri rumah tangga. Abang-abang di sini masuk syurga. Sebagai apa? Cikgu sekolah. Jadikan kerja yang kita ada ini dijadikan sebagai untuk ibadat kepada Allah. Aku tak ponteng kerja, aku tak rasuah, aku tak bohong, aku tak khianat, aku kerja betul-betul, betul-betul ikut time punya, aku tak buat klaim yang tipu, aku tak buat MC tipu, kerja tu halal lah. Selagi mana halal perkataan dan pekerjaan yang kita buat. Simple tuan-tuan. Jaga ibadat. Tapi saya Ustaz, saya buat ibadat. Saya semayang macam Ustaz cakap. Berapa minit abang semayang? Zuhur berapa minit? Tengok ah. Kalau semayang di masjid lama, atau imam lama. Kalau semayang seorang 2 minit. Kalau zuhur 4 rakaat 2 minit, subuh kau mau seminit. Agak-agak dengan seminit itu boleh ke masuk syurga? Abang baca Quran sehari berapa muka surat? Tengok Ustaz. Saya baca juga, tu baca Yasin. Oh bagus. Bila tu? Tahun 98. Lama lah. Masa tu mak meninggal. Bacalah Yasin. Lepas tu tak baca dah? Tak baca, tak ada siapa meninggal. Oh. Agak-agak dengan tahun 98 lah baca Quran. Agak-agak boleh masuk syurga ke kita ni? Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa yang kita rasa tak seronok nak buat ibadat? Rasa malah nak buat ibadat. Rasa boring nak buat ibadat. Sebab kita tak rasa manisnya ibadat. Kita tak rasa lazatnya ibadat. Kita tak rasa bahawa ibadat itu menyeronokkan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, bila sebut saja ibadat, kena paksa.
Malam ni ceramah agama. Pukul 9 malam. Penceramah Ustaz Kazim Ilyas. Kehadiran diwajibkan. Tulis pula diwajibkan. Pakat datang. Cuba sukarela. Tobatlah orang tak. Bukan orang sini lah. Di Afrika ni cerita ni. Sini tak tulis pun tak apa. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab kita tak rasa halwa. Halwa ni dalam bahasa Melayu. Manisan. Halawatul ibadah. Dia tak rasa seronok di dalam ibadat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan tengok hari ni kecoh dalam TikTok, kecoh dalam blog Ustaz Kazim ceramah pakai topi samurai. Tutup muka nampak mata. Tengok malam ni elok pula dia. Ustaz Kazim ni drama ke apa? Drama pukul 7 ke apa? Drama pukul 7 lain. Itu Megah Holding. Papa telah sediakan bisnes yang baik untuk awak. Oh, Papa tu tak ada. Itu drama pukul 7. Ni bukan drama. Tapi kenapa walaupun saya tak sihat, tetap saya datang? Kenapa yang saya ni tak apa sihat, tetap saya? Sebab saya suka. Suka itulah nama dia manis. Bukannya sihat. Tengok jari saya pun tuan-tuan tahu. Nampak jari ni? Ni kalau saya jadi Ultraman tak lepas. Kalau saya berlakon jadi Ultraman lah, tak lepas. Sebab jari bengkok. Jari saya bengkok dah 2 minggu. Nampak? Nak kerja penjara wadah pun tak boleh tuan-tuan, bengkok. Ni. Tuan-tuan boleh buat? Tuan Haji boleh buat macam ni? Adik tu buat. Tapi tengah-tengah dia bengkok. Saya atas tu je bengkok. Tuan-tuan nak bengkok macam tu. Saya tak. Dia kok suka dia. Kok suka dia, tuan-tuan nampak ni. Tangan saya luka. Kok suka dia. Dia nak jadi apa pun. Kok suka dia. Jenuh berubat ni. Jenuh mengubat. Masuk hospital, keluar hospital. Doktor baru ni ambil daging saya. Nak cek apa masalah dia. Ambil daging. Ingat tak sakit? Sakit rupa dah. Baru tahu sakit. Dia kata tak sakit sebab bius. Tak sakit kita bius. Okey, tak sakit lah. Okey, sekarang kita bius. Duduk 3-4 minit. Dia ambil jarum, dia cocok. Sakit tak? Oh, sakit doktor. Maknanya bius belum jalan lagi. 3-4 minit rehat, dia ambil jarum, dia cocok lagi. Sakit tak? Dah. Okey dah. Tak rasa dah. Okey. Sekarang sudah jalan lah, dia sudah kebas lah. Kita boleh ambil . Dia ambil tuan-tuan, dia jolok, dia tarik daging. Allah, sakit. Doktor, sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit, saya cakap. Dia kata kita sudah mula, kita tak boleh berhenti lah, kita teruskan sajalah. Allah, dia ambil uap keluar, dia jahit mentah-mentah tuan-tuan. Buatlah doktor janji saya tahu apa sakit saya. Kenapa dalam keadaan macam ni nak ceramah pun tuan-tuan, siang-siang saya pakai topeng mulai tadi dan seterusnya sebab saya tak boleh kena cahaya matahari. Kena cahaya matahari muka saya akan jadi hitam. Dan doktor tak tahu apa punca dia. Malam boleh. Siang kena jadi Dracula. Malam baru boleh keluar. Pakai topeng. Saya dah beli 3 dah. Termasuklah saya beli topeng kat mesin rumput. Lepas ni tuan-tuan nampak saya ceramah, nampak mesin tu. Kat mesin rumput je topeng. Tapi tetap saya ceramah. Sebab apa? Sebab saya rasa manis. Manis yang duduk di dalam majlis ilmu. Saya suka. Sebab apa saya suka? Ada kata sukalah ustaz sebab ustaz dapat sagu hati. Cuba ustaz tak dapat sagu hati. Tak dapat pun tak apa. Sebab saya suka. Saya bukan minta duit. Saya punya style. Ustaz berapa bayaran sagu hati ustaz? Kok suka apa nak bagi tak bagi? Bagi saya ambil.
Tak bagi pun tak apa, habis ceramah balik. Bagi tak cukup, tak kisah. Kalau jemput lagi sekali, tak datang dah. Bukan susah apa, hidup kita simple ni. Hidup sempoi yang kita nak menang sepak. Yang kedua, sebab apa saya terima? Jauh-jauh pun saya terima. Sebab saya nak tidur. Saya nak tidur dalam kereta saya. Kalau duduk di rumah, saya tak boleh tidur. Saya hanya boleh tidur dalam kereta. Saya gerak dari Ipoh tadi 11 pagi, sampai di hotel apa tu, dekat jalan tu, pukul 5 petang. Saya tidur. Jaga tanya, dah sampai belum? Belum. Sambung tidur balik. Jaga pula, dah sampai belum? Belum ke Ustaz? Sambung tidur balik. Saya hanya boleh tidur dalam kereta saja. Sebab tu siapa jemput, pergi di mana pun saya terima. Sebab saya nak tidur. Saya tak boleh tidur. Malam saya tak boleh tidur. Yang ketiga, sebab apa saya suka? Sebab saya mengajak orang ke arah kebaikan. Dan saya mengajak diri saya sendiri untuk jadi orang baik. Mudah-mudahan itu satu benda yang mendatangkan kebaikan kepada saya bila saya mati nanti. Isteri kata, abang oi rehatlah, tua dah. Bila abang nak rehat? Abang dah tua. Saya ceramah daripada tahun 90, bayangkan. 32 tahun dah ceramah. Pak Haji daripada janggut hitam sampai putih. Masih ceramah lagi, 32 tahun. Tua bangka lah saya. Tahun ni cukup 50. Maknanya boleh buat keluar duit ke BSP. Agak-agak sempat tak? Allahu Akbar tuan-tuan. Saya kata dekat dia, mama, abang nak rehat dalam kubur. Abang nak pencin dalam kubur. Nanti dalam kubur kan berehat puas-puas. Kalau boleh rehat. Nak pencin, nak makan duit pencin dalam kubur. Nak makan duit ke duit SP dalam kubur. Sebab tu abang kerja. Sebab nak rasa nikmat dalam kubur nanti. Kalaulah amalan diterima. Dan saya dengar, kita ni akan mati mengikut kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita menyanyi, mati tengah menyanyi. Kebiasaan kita berjoget, mati tengah berjoget. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube, yang orang tengah duduk menyanyi, menari, mati. Tumbang. Ada orang yang mati dalam mabuk. Dia minum arak, dia mabuk, dia langgar tiang, mati. Alangkah manisnya tuan-tuan, mati pergi masjid. Alangkah manisnya kalau orang cerita, Tok Imam dah tak ada arah. Tak ada arah. Bila? Subuh tadi. Tengah duduk semayang tahiyat akhir, dia meninggal. Allah, manisnya tuan-tuan. Sebab itu gambaran kepada kematian macam-macam. Dan tuan-tuan boleh lihat gambaran kematian itu kepada sebutan pada orang yang mati itu. Kalau orang tu Nabi disebut wafat, Rasulullah wafat, Nabi. Kalau raja, mangkat. Kalau orang tu baik, dia dipanggil tak ada. Tuan Haji, tu imam dah tak ada. Nampak tak? Tuan Haji, tu imam dah tak ada. Jarang sebut Tuan Haji, Tok Imam dah mati. Jarang. Dia sebut dah tak ada. Akak-akak sayang tak suami akak? Sayang. Kalau mati panggil apa? Tak ada. Mak, Abang Bidin. Kenapa laki kau? Abang Bidin dah tak ada. Dia ke mana? Dah mati lah mak. Bodoh tengok ni. Astagfirullahalazim. Kalau orang tu mati, terbunuh. Kalau dia dibunuh. Kalau mati aksiden, dua terkorban dalam satu kemalangan jalan raya. Nampak tak? Terkorban lain, terbunuh lain, meninggal dunia lain. Kalau orang tu meninggal dunia, kita sebut orang yang kenal kita ni, kita kenal ni, dia dah meninggal.
Kalau orang Perak lagi dahsyat. Kalau mati tu apa? Dia dah qalu. Mana Tok Ketua? Dia dah qalu. Qalu inna lillah. Dia sebut qalu je. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan jahat, mati, orang panggil apa? Tuan-tuan ni jahat, mati pula, orang panggil apa? Mampus. Jarang sebut tu korban. Dia ragut, buat lari baik tangan perempuan, lihat langgar dek kereta. Ha, mampus. Nampak. Jarang sebut, udah wafat engkau. Bukan tuan-tuan. Agak-agak mati kita nanti, apa panggilan orang pada kita? Dah tak ada, dah pergi dulu, dah meninggal dunia, mati atau mampus. Sebab tu kita kena jadi orang baik. Jadi orang baik supaya mati nanti pun menjadi baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang pentingnya usia 40 tahun. Dan majoriti kita dalam masjid sekarang ni umur lebih 40 tahun. Kalau tak berubah lagi tuan-tuan, surah Fatir ayat 15 tentang usia 40 tahun, kita bimbang tuan-tuan. Mati kita nanti dalam keadaan tidak cantik. Saya balik dari umrah tahun 2016. Rehat 2 hari, saya pergi ceramah di Aceh. Ceramah di Aceh 3 hari. Balik di Aceh, saya ceramah di Pahang. Dari Pahang, naik pula ke Terengganu. Dari Terengganu, naik pula ke Kelantan. Ke Bacuk di Kelantan. Masa di Terengganu, saya dah rasa saya tak sihat. Saya teruskan juga jalan ceramah. Bila sampai di Bacuk, saya ceramah 5 minit. Saya dah tak boleh pergi dah. Dada saya ni macam orang pijak. Dada saya ni macam dihempas batu. Saya kata, tuan-tuan, saya tak sihat. Saya nak pergi hospital. Saya tinggalkan pentas, tinggal mikrofon. Saya lari cari kereta saya. Cepat bawa aku pergi klinik cepat. Orang pula ikut pula. Rupa-rupanya saya kena serangan jantung. Tahun 2016. Masuk ambulans. Naik jalan. Rupa-rupanya seronok naik ambulans. Semua orang ke tepi. Jadi akak-akak kalau rasa nak ke tepi semua orang, masuk ambulans, insya-Allah. 10.30 keluar dalam Facebook Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Orang telefon isteri saya. Orang telefon pak mertua saya pukul 12 malam. Haji Kadir, Ustaz Kazim nak bawa ke mana tahu? Bawa ke mana? Yalah nak simpan di Perak ke nak simpan di Kedah? Tak tahu, dia lah dekat hospital. Yalah nak simpan di mana? Di Kedah ke di Perak? Simpan tu makna nak tanam. Heboh dah tuan-tuan, kalau ikut Facebook mati dah. Saya ni kalau ikut Facebook mati dah tuan-tuan. Ni hak datang ni zombie ni. Tu je lambat naik tangga pun slow, zombie sampai. Masa saya dalam ambulans tu, saya, nurse dengan PA saya. Sakit, nurse kata, Datuk, mengucap Tok, sabar Tok. Yang PA saya tak kata apa dah, dia, saya duk pegang dia, duk ramah badan dia, duk tahan sakit. Dalam hati saya kata, aku ni tak ada dah. Malam ni lah dah aku. Bersyukurlah malam ni lah aku lah dengan ceramah. Mudah-mudahan ceramah tu jadi saksi aku buat kerja untuk Tuhan, untuk Islam. Tengok-tengok tak mati pula dah. Alhamdulillah, boleh buat kerja lagi untuk Islam. Mudah-mudahan kebiasaan kita ni tuan-tuan, mati pun kebiasaan macam tu. Kalau kebiasaan kita baik, mudah-mudahan mati pun baik. Jom kita rasa manisnya buat ibadah. Macam mana nak bagi rasa manisnya buat ibadah? Sebab itulah tuan-tuan yang saya hormati, Uthman ibnu Affan kata, wajadtu halawatul ibadah fil arba'ah. Aku merasai kelazatan berbuat ibadat di dalam 4 perkara.
Maka 4 perkara ni tuan-tuan, kita azam pada diri kita, aku nak buat betul-betul. Barulah kita rasa nikmatnya di dalam ibadah. Yang pertama, awaluha fi ada'i faraidillah. Faraidillah. Yang pertama kata Osman, aku merasa lazatnya ialah apabila aku dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Tadi kita sembahyang Isyak. Sekarang tuan-tuan rasa apa? 9.35 kita dah sembahyang Isyak. Tuan-tuan rasa apa? Rasa lega. Habis salam tadi, alhamdulillah. Satu kefarduan aku dapat selesaikan, alhamdulillah. Ada tak di sini yang belum sembahyang Isyak? Ada. Cuba tanya dia, apa rasa? Tak tenang. Tak seronok. Cuba tuan-tuan tanya orang yang buat kenduri kahwin. Semayang zuhur tak semayang ni. Yang pengantin tak semayang. Atas kepala dia ni, macam-macam benda atas kepala. Cocok sana, cocok sini. Belum masuk baju lagi, meleret sampai ke belakang. Pukul 2 petang tak semayang ni. Bila kita tanya dia, Intan dah semayang zuhur ke belum? Makna Intan pakai macam ni, bersolek ni saja 5 jam tau. Takkan nak semayang? Faham lah. Tanya pengantin lelaki pula, Din, kau tak semayang zuhur? Saya jamak. Oh, kau orang mana? Gambang. Oh, boleh jamak dia kata Tuhan pun faham masalah dia. Tanya pada bapak pengantin, abang tak semayang zuhur, dah pukul 4.20, dah dekat dengan nak asar dah bang. Allah, saya sibuk layan tetamu. Kalau saya pergi semayang, rugilah saya. Rupa-rupa pula salam seluk saya tak dapat. Tanya pada caterer, awak tak semayang caterer? Kalau saya semayang, siapa nak buat makan? Guna otak lah. Oh sudah tuan-tuan, ini confirm payment tak dapat lagi ni. Asyik nak marah je. Senang-senang tuan-tuan. Sebab tu mereka hidup dalam keadaan tak rasa seronok dalam kehidupan. Tuan-tuan cuba tengok bila kita buka puasa, apa rasa? Sekarang masuklah waktu semayang fardu maghrib, menandakan waktu berbuka bagi kawasan Kuantan. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa rasa? Ya Allah, sedapnya, nikmatnya, lazatnya. Sebab kita dah dapat sehari menghabiskan Ramadan, puasanya. Cuba tengok orang yang tak puasa, buka juga puasa di masjid, apa rasa dia? Dia tak rasa apa, dia makan je, makan. Tak ada apa pun. Sebab apa? Daripada siang dia dah makan. Berbeza dengan orang yang puasa. Ya Allah, makan. Oh sedapnya tuan-tuan. Oi, nikmatnya puasa. Allah bagi bila? Bila kita berbuka, Allah bagikan kepada kita satu kenikmatan. Sebab awak dah berjaya menyelesaikan sehari buka puasa tu, sehari awak dah puasa. Allah bagi nikmat pada masa itu. Allahu akbar. Kadang-kadang kita kesian orang tu, waktu buka puasa. Yang orang yang kita kena kesian siapa? Tok Bilal. Dia kan makan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ada juga standby ke rumah sebelah. Makan cepat-cepat, telan dengan biji-biji telan. Allahu akbar. Abang oi, kalau agak-agak nak makan juga, biar radio lah azan abang oi. Ambil mikrofon, letak dekat speaker radio, kau azan lah aku nak makan. Kesian tengok Tok Bilal. Pop. Lama pula stop. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia minum pun semua. Kita yang sedang buka puasa pun tanya, Tok Imam, Tok Bilal kenapa? Kita pun pergi jenguk dia, tengah duk minum bagus punya. Aku ingat sakit ke apa kan ada. Mana boleh kau orang je buka aku puasa. Itulah pengorbanan Bilal. Tapi kadang-kadang Bilal kena marah. Lambat seminit. Kita 7 apa? 7.25. 7.27 tak azan ni. Pergi marah. Pergi jenguk bilik dia, dia makan dulu. Pecat. Kena marah pasal apa? Lambat azan. Allahu akbar, tuan-tuan.
Kita rasa seronok bila kita dah pergi buat haji. Tuan-tuan duduk di padang Arafah. Tuan-tuan wukuf di situ. Itulah saat yang paling bahagia sekali dalam dunia. Ada orang kata, saya dah sampai ke muncak hidup Ustaz. Saya dah grad. Ustaz nampak tak topi lepeh saya ni? Saya bertungkus lumur 3-4 tahun Ustaz nak dapatkan ijazah ni Ustaz. Dia lempar topi dia. Yes! Tak. Belum mencapai tahap lagi. Awak akan mencapai tahap kemuncak bila awak pergi buat haji. Automatik tuan-tuan bila duduk di padang Arafah menangis. Jarang orang yang wukuf gelak. Ini wayar putih tuan. Duk gelak kepada Arafah tu. Apa yang kau gelak Bidin? Dia menangis. Dia rasa, ya Allah, kecilnya aku, ya Allah, terima kasih, ya Allah, kau jemput aku buat haji, ya Allah, aku ni kerja tak besar gaji, ya Allah, tapi kau jemput aku, terima kasih, ya Allah. Dia rasa, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak rasa nikmat, buat ibadat. Masa itu tuan-tuan akan rasa seronoknya. Dia tak susah nak tinggalkan selimut bila nak semayang subuh. Sebab dia rasa seronok semayang subuh. Ramai tuan-tuan yang kalah dengan selimut. Jenuh Tok Bilal itu azan. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allah. Yang datang 5 orang. Hak lain tidak. Sebab apa? Dia tak rasa lazatnya semayang subuh. Dia tak rasa lazatnya tadarruk pada waktu subuh. Dia bangun pukul 5. Dia buat solat hajat, dia buat solat taubat, dia buat solat sebelum subuh, kemudian dia tinggalkan rumah dia, dia berjalan masuk dalam masjid, buat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, dia tunggu azan subuh, dia semayang sunat lagi, kemudian baru dia semayang subuh. Lepas semayang subuh tu dia zikir, dia balik ke rumah dia, satu kenikmatan besar bagi dia. Sebab itu orang yang macam ni tuan-tuan, Allah bagi ganjaran pada dia macam dia buat haji. Pahala dia macam dia buat umrah. Kalau dia tunggu sampai syuruk, sampai duha. Dan ganjaran orang yang semayang subuh macam ini, kata Nabi, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang macam itu, Allah Ta'ala jaga dia. Dia di dalam pemeliharaan Allah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bergaduh dengan orang, tanya dia dulu. Tadi semayang subuh tak? Pagi tadi semayang subuh? Tak, elok kita bergaduh. Menang aku. Tapi kalau dia kata, kamu semayang subuh tak? Saya tak pernah miss. Saya imam di masjid. Jangan. Sebab Nabi kata dah, orang yang semayang subuh berada di bawah perlindungan Allah. Masya Allah. Jom tuan-tuan, macam mana nak bagi rasa seronoknya semayang ni? Di masjid kita dah ada aircon. Nak bagi seronok semayang. Dulu tak ada aircon. Sebab tu ada orang tak nak datang. Kau tak semayang di masjid? Panas lah. Aku cakap betul lah, aku allergic tau. Kalau peluh je gatal. Bila aku semayang di masjid, peluh, panas. Tu yang aku tak datang. Kita pun pasang aircon. 4 biji pasang. Mat, aircon dah ada kat masjid, datanglah. Aku dah datang semalam, tak tahan sejuk. Aircon tak ada, kau panas. Aircon ada, kau sejuk. Kau ni apa kerja dah? Nak kata kapet okey. Nak pergi tandas free. Apa masalah kita tuan-tuan? Nak kata imam sedap. Sebab tu kita sebagai jawatan kuasa masjid kena nak jadikan orang lazat semayang. Yang Tok Bilal azannya lazat. Dia bang tu menusuk dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menusuk. Sekali lagi bang maghrib lain pula bunyi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain. Sebab tu abang-abang yang jadi Bilal, pergilah kursus. Ambil macam-macam lagu. Ni ada bawa lagu P. Ramlee. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ada pakai baju, buang balik baju tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Elok nak masuk masjid, kono terus pergi kedai tom yam. Ubah. Yang jadi imam, ubah. Baca bagi seronok. Lazat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ui. Macam Sudais. Habis-habis salam terus tanya makmum. Macam Mekah tak? Astagfirullahaladzim. Bukan imam sini lah. Ni di Afrika ni. Salah satu yang menarik perhatian makmum apa dia? Selain daripada imam. Mikrofon. Tak pernah faham bang? Tak faham sudah tak? Masjid tuan-tuan ni kena cari mikrofon baru ni. Bila dengar tu menusuk ni. Ni saya jenis menjerit ni. Besok kompon sikit tekak. Buat yang terbaik. Dia rasa lazatnya. Sebab tu orang Melayu kita ni cukup bijak. Bila nak buka puasa, nak bagi lazat berpuasa, makanan tu sedap-sedap. Semangat orang. Jadi tuan-tuan, jom kita rasa lazatnya beribadat. Bila? Bila kita menyelesaikan ketetapan, kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan pada kita. Kita rasa seronok sangat. Sekarang kita rasa susah hati. Orang duk puji gelang mah kita. Besar gelang kau leha. Besar gelang kau leha. Satu orang tanya, kau bayar zakat tak? Kena bayar zakat ke? Hei, barang mah kena bayar tau. Saya dah bayar tak zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Zakat emas kena. Ni yang kau pakai ni berapa gram? Tak tahu, dia tak pernah timbang. Banyak ke? Ada lah juga sampai ke siku. Belum masuk tengkuk lagi. Belum masuk kaki lagi. Belum masuk subang telinga lagi. Belum yang simpan di rumah lagi. Oi. Sebab tu hidup kita tak tenteram. Salah satunya ialah sebab kita tak bayar zakat. Salah satunya ialah sebab kita tak semayang. Sebab tu hidup kita ada saja masalah. Tuan-tuan yang saya hormati. Nombor 2. Kenapa Uthman ibn Affan dia suka wasani fi jitinabi maharimillah. Yang kedua, dia rasa tenteram, dia rasa seronok bila dia tak buat benda-benda haram. Kata Uthman ibn Affan, aku akan merasa tenteram hati aku akan rasa manisnya hidup aku bila aku tak buat benda-benda haram. Tuan-tuan yang saya hormati, kita yang dalam masjid, yang di luar masjid, semua ada dosa. Ada 2 benda. Satu, puji. Satu, kutuk. Dalam dunia ni, dia berpasang-pasangan. Tinggi, rendah, putih, hitam, gemuk, kurus, baik, jahat, suka, duka, puji, kutuk. Okey. Kalau orang puji kita, wah, pandai kau pilih menantu, cantik sangat leha. Tengoklah siapa yang milihnya. Aku naik bukit, turun bukit tu baru jumpa tu menantunya itu. Sebenarnya, bila orang puji kita, sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang mencantikkan kita Allah. Sebab tu bila orang puji kita, sebut hadza min fadli rabbi. Orang puji cucu kita, ya Allah, cute-nya, ala cutenya. Sebut hadza min fadli rabbi. Tengoklah mak bapak dia dua-dua putih, anak-anak pun putih lah. Sebenarnya awak bercakap sesuatu yang bukan awak punya. Bila orang puji, balikkan pada Allah. Sedap suara awak. Suara kita Allah bagi. Cantik rumah awak, Allah pinjam, balikkan pada Allah. Jangan cakap cantik rumah awak. Saya kalau ikutkan nak buat 4 tingkat. Tapi isteri saya kata tak payah pakai lift, susah tu yang buat 2 tingkat tu, ikutkan 4 tingkat. Jangan cakap macam itu. Wah, kereta awak cantiknya. Allah, saya tak nak ya ini. Saya kalau boleh nak ambil Bentley tu. Tapi yalah kan, kalau pakai apa kata orang pula. Jangan cakap macam itu. Orang puji awak tu sebenarnya awak kena balikkan balik pada Allah. Sebab awak tak ada apa-apa. Allah yang bagi benda itu. Kena sebut alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Yang kedua, orang kutuk.
Orang kutuk kita dan kita kutuk orang. Tuan-tuan, zaman sekarang zaman orang suka kutuk. Di mana? Dalam TikTok, dalam Facebook, dalam media sosial. Tuan-tuan tulis je satu posting, akan ada orang kutuk. Sebab tu akak-akak yang tak ada Facebook, yang tak ada TikTok di sini untung. Tidur malam lena. Akak-akak kurang stres. Yang akak-akak jadi stres sekarang ni, habis-habis semayang je, bukan tasbih yang dicari. Handphone dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ambil beg tangan, ambil handphone. Siapa pula WhatsApp ni? Yang abang-abang pula habis-habis semayang, tak ada ambil tasbih, tak ada berzikir. Terus lunjuk kaki, sengitkan badan. Ambil handphone, ketatlah pula seluar ni. Nampak tuan-tuan? Itu dulu. Sedangkan itulah yang menjadikan tuan-tuan rungsing. Tuan-tuan tu post. Alhamdulillah selesai solat Jumaat. Tulis. Kita pun Alhamdulillah, tahniah, Alhamdulillah, bagus. Dekat masjid mana berada? Imam siapa berada? Tengok ada pula orang masuk. Nak semayang pun cerita ke orang ke? Start dari itu, riak, takabur, ujub. Sudah tuan-tuan. Nak semayang pun nak bagi tahu, riak. Aku bukan riak, aku saja cerita je. Aku bukan riak lah, aku saja tulis je. Kalau kau tak riak, kenapa aku tulis? Bergaduh pula tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak ada media sosial, aman hidup. Aman. Sekarang tak aman. Dosa boleh dapat satu. Lu tengok TikTok. Tengok TikTok, keluar gambar, video. Orang duk gedik perempuan. Astaghfirullahalazim. Aku ni baru balik masjid. Astaghfirullahalazim. Terus kita naik ke atas. Masa tu isteri sebelah. Bila isteri ke dapur, cari balik. Mana dia tadi? Jahat betul tuan-tuan. Bahaya. Baik. Kita kutuk orang. Seronoklah kita kutuk orang. Seronok. Kenapa awak kutuk dia? Dia teruk, dia jahat, dia bodoh, dia bengong, dia jahat, dia teruk. Awak tak jahat. Kita tak jahat. Kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Tuan-tuan nampak saya baik sebab Allah tutup aib saya. Bayangkan kalau Allah buka aib masing-masing. Sekarang ni kita nampak baik ni sebab Allah tutup. Baik. Padahal kita ni penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kejahatan. Tapi Allah sayang pada kita. Allah tutup benda itu. Maka kalau kita tak nak dibuka aib kita, jangan buka aib orang. Kalau kita nak sentiasa ditutup aib kita, jangan kita suka dengan orang lain yang ditimpa musibah. Jangan kita seronok tengok orang lain susah. Jangan. Hari ni jadi dekat dia, satu hari jadi kat awak. Hari ni jadi kat anak dia, satu hari jadi kat anak awak. Kita kadang-kadang bila tengok orang bercerai, tepuk meja. Aku dah kata tak lama. Gelak pula. Aku kata 3 bulan je, betul. 2 bulan setengah habis. Ini nikah apalah. Minggu depan dia pula bercerai. Kita pun ada buruk kita. Sebab itu, bila kita nak rasa manis, jangan buat benda haram. Orang bagi rasuah pada kita. Minta maaf, saya Muslim. Saya tak makan rasuah. Manisnya tuan-tuan. Manisnya bila kita cakap macam tu. Okey, tak nak sudah. Jangan menyesal. Sikit pun tak menyesal. Kita rasa manis hidup. Ada yang tegas. Kamu kalau tak nak hormat uniform aku, nak bagi rasuah, tolong hormat bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan nak bagi rasuah. Kalau nak bagi pun, lepas raya lah. Astagfirullahalazim. Jahat betul perangai ini tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Oi.
Orang lain semua pakai seluar pendek. Kita pakai seluar panjang. Pergi mandi dalam kolam. Mana tuan-tuan? Lagi mana? Tak payah mandi. Mandi dalam bilik. Orang lain semua tak puasa. Kita aja puasa. Mana tuan-tuan? Manisnya ibadat itu bila kita tak buat benda-benda haram. Ada satu orang datang, dia kata kat saya, Ustaz, ni 5,000. Duit apa dia bang? Isteri saya ada skandal dengan bos dia. Bos kelang dia orang Filipino. So Ustaz faham lah maksud saya kan? Yelah, buat apa? Ustaz santau bagi mati. Abang, saya pun kena santau bang. Saya tahu Ustaz boleh buat. Saya tak nak buat. Kalau tak cukup, saya tambah lagi. Saya tak nak. Saya bukan bomo, saya bukan kahin, saya bukan arraf, saya bukan pawang, saya bukan buat benda syirik balik. 5,000 cash. 10,000 pun saya tak nak. 5 juta pun saya tak nak. Kalau abang dah tak berkenan dengan isteri abang, ceraikan, biar dia pun menikah. Abang datang ke sekolah saya, nikah lain. Di sekolah saya banyak stok. Makcik-makcik pondok yang belajar di sekolah saya. Umur 60, 90, 87 pun dah. Yang abang nak buat benda haram ni buat apa? Isteri abang dah curang, ceraikan dia. Cari hak lain, berlambak lagi. Saya tak buat benda-benda haram. Dia balik tuan-tuan, saya lega. Kalaulah saya ambil 5,000 tu tuan-tuan, agak-agak hidup saya macam mana? Hati tak tenang. Saya tengok anak saya degil, saya tengok anak saya melawan, saya tengok anak saya tak sembahyang, fikiran saya duk fikir, gamaknya ni lah duit haram yang aku beli beras, dia orang makan. Orang bagi duit haram, aku beli beras, aku beli ikan, bagi anak aku makan, jadi darah daging dia, sekarang anak aku melawan aku. Seksanya tuan-tuan sampai kiamat. Sampai kiamat seksanya, buat benda haram. Tak layak. 5,000 ni tuan-tuan, pergi Maidin habis sehari. Tapi menderitanya selama-lama. Ada orang datang jumpa saya, dia minta saya buang susuk. Susuk dalam badan dia. Lelaki, bukan perempuan. Selalu kita dengar perempuan. Saya jumpa banyak laki-laki pakai susuk. Pertama, untuk tumbuk orang. Dia terlibat dengan boxing. Pakai ni. Supaya penumbuk dia kuat, badan dia kuat. Bila dia dah bersara sebagai peninju, benda tu duk mengamuk dalam badan dia, dia tinju isteri dia. Dia datang laki bini, mai jumpa saya, Ustaz, tolonglah buang Ustaz, saya dah tak tahan. Saya tengok isteri dia kurus, kena duk balun dengan laki dia. Tak tahulah Ustaz, cermin dia tumbuk, dinding dia tumbuk. Dia nak jadi kuat, tapi dia sengsara. Ada yang saya jumpa, laki-laki yang pakai untuk tackle orang perempuan. Dia mari, dia menangis tu. Saya tunggu dekat 10 minit, menangis perempuan. Nak tisu ke? Saya tak tisu. Ustaz tak nak tanya ke apa yang saya buat? Mana saya tahu. Saya punya masalah. Kalau saya tanya masalah abang, pening pula saya. Abang nak minta saya tolong apa? Tolong buang susu saya, Ustaz. Abang kalau nak buang susu, abang kena buang pada orang yang masukkan. Orang tu dah meninggal. Oh, sudah tuan-tuan. Apa pantang dia? Tak boleh makan pisang. Tak boleh lalu bawah penyidai. Tak boleh ziarah orang mati. Tak boleh pergi masjid. Itu pantang dia. Kalau gitu, pergi beli pisang, makan. Nanti budak-budak sekolah saya azan, abang pergi bang semayang. Kalau ada kematian, abang pergi. Mudah-mudahan benda tu hilang. Tapi dia cakap kalau pergi nanti saya sakit. Biar sakit daripada buat benda syirik. Abang pakai benda tu untuk apa?
untuk ngorat orang perempuan. Abang dapat ke katanya? Jahat kat saya pun. Abang dapat ke perempuan? Dapat Ustaz. Anak dara, bini orang, janda semua saya buat lun. Astaghfirullahalazim. Ini saya takut. Badan tegak tuan-tuan, segak gila. Tapi tak yakin pada yang Allah bagi, dia yakin pada hak bomoh bagi. Jadi menderita. Tu belum tuan-tuan jumpa pondan. Hak pondan lagi susah hati. Dia buang halkum ni. Yang tuan-tuan duk tengok ada pelakon di Indonesia yang operate halkum. Orang kita buat. Saya tanya macam mana? Halkum abang. Halkum kita ni macam mana abang? Dia kata halkum kita ni macam tulang ayam yang lembut tu. Ayam goreng tu kan ada tulang lembut warna putih tu. Itulah tulang. Dia kikis. Lama-lama jadi macam perempuan. Adik-adik kalau rasa nak tengok, malah kan kikis tengok. Betul tak betul kata dia? Tapi saya bersyukur Ustaz. Kenapa? Saya belum buang yang saya punya, anunya. Saya baru buang di sini. Yang anu kawan saya dah buang. Dan kawan saya mati. Bila dia mati, tak ada orang nak uruskan jenazah dia. Saya panggil ustazah lari. Dia kata ini bukan perempuan. Ini laki, lari ustazah. Panggil pula ustaz mandi mayat. Ustaz pun lari. Ini perempuan. Dadanya ada, lari ustaz tu. Habis itu siapa mandikan? Kamilah mandikan. Geng-geng pondan ustaz. Habis itu, masa kita orang mandikan, saya fikir kalau aku mati besok, aku pun jadi macam ini. Sebab tu saya berhenti ustaz. Saya datang sekolah pondok ustaz, saya nak belajar. Saya nak taubat ustaz. Hui tuan-tuan, lepas-lepas tu dia awak mari 15 pondan. Saya nak salam pun takut. Batal wudu aku kurang ni. Lawa-lawa bang, oi. Tak macam jantan lah. Sampai saya nak salam pun takut. Perempuan ke dia ni? Pakai jubah lelaki. Dia kata, Ustaz, saya datang sini seronok sembahyang. No. Sini perempuan ramai. Tak adalah kita orang kena kacau. Kenapa pula? Kita pergi sembahyang masjid dulu. Jemaah lelaki ni suka rabur kita. Astaghfirullahalazim. Abang-abang oi, kalau pondan main sembahyang janganlah rabur. Aduh, lu rabur hamba Allah tu. Saya kata macam ni abang, nanti sembahyang, ambil selendang, ridak tu, kain selendang selempang tu, buat jenis Hermantino, tak duduk sini. Jadi bila datang masjid, tak nampak lah. Sebab kita dah tutup macam tu. Jangan abang datang kerja Melayu jalan begini, orang tengok. Tak pun kalau rasa ridak tu, selendang tu nipis, ambil sejadah. Oh, dahsyat. Dan ada yang saya jumpa tuan-tuan, dia jadi tak tenang sebab dia buang dia punya. Jadi gila tu. Dia menyesai, dia potong dia punya, gila tu. Yang dia potong, buat apa? Nak marah pun tak guna dah. Dia kata, Ustaz boleh dah saya jumpa Ustaz. Kita bincang. Tak payahlah bang, saya pun iman tak kuat, tak payah jumpa lah. Ya abang dulu, waktu potong tu tanyalah dulu. Ini dah habis potong, baru tanya. Sakit Ustaz. Nak kencing sakit, duduk sakit, biarlah sakit. Kalau saya tahu sakit, dia tak buat tak apa. Tahu tak apa. Abang nak buat apa lagi dah abang? Tobatlah abang. Kalau abang nak balik ke doktor tu, tak tahulah doktor tu simpan ke tidak benda tu. Kalau simpan boleh sambung balik. Abang-abang oi, kalau mata buta, Dr. Ismadi boleh rawat. Kalau sakit jantung, boleh masuk stand. Kalau buah pinggang rosak, ada orang derma buah pinggang. Tapi kalau benda tu dah dibuang, siapa nak derma? Pandai-pandai buang, pergi jumpa tu imam. Imam, bagi kat saya. Aku pun nak pakai. Oh, sudah. Bukan imam sini ya, ni dia Afrika. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa hidup ni manis, hidup ni seronok, jangan buat dosa. Buat benda baik.
Yang ketiga, kata Uthman ibnu Affan, bagaimana aku nak rasa seronok dengan iman ini tuan-tuan? Wasalis fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga, wa batirai sawabillah. Yang ketiga ialah bila aku mengajak orang berbuat baik dan aku membuat sesuatu yang mendatangkan pahala kepada aku rasa seronok hidup aku. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang mengajak orang ke arah kebaikan dan dia seronok mengumpulkan pahala, dia akan rasa manis. Malam ni kita ceramah ni dalam masjid ni kira full house. Full house, penuh. Tapi kadang-kadang bila kuliah maghrib 5 orang. 5 orang. Tu pun 2 orang pekak. Kayaknya dengar. Duk tekan. Bateri habis. Duk berdengung. Alat pendengar. Yang 3 orang lagi pula kencing tak lawas. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Tapi ustaz tu tetap berceramah. Tetap berkuliah. Kerana apa? Dia rasa seronok. Dulu, zaman sebelum PKP dulu tuan-tuan, saya ceramah, tak berapa puluh ribu orang, saya tak tahu. Ada yang buat di stadium, penuh stadium. Ada yang buat di Padang, ada yang jam sampai 10 km jam. Dulu, kita rasa seronok tengok ramainya orang. Berpuluh-puluh ribu datang ceramah. Sekarang lepas PKP, nak start balik macam dulu, berat. Berat tuan-tuan. Ni ramai macam ni kira syukur. Syukur tuan-tuan. Tetapi prinsip kita ialah kalau kita ajak orang buat baik, kita rasa puas hidup. Tambah lagi tuan-tuan kalau kita cegah kemungkaran. Walaupun orang tak suka kita. Tapi bila kita ajak orang buat baik, kita jadi seronok. Bukan susah ajak orang buat baik. Dulu saya ceramah dulu guna CD. Zaman CD dulu. Bukan CD Oraza tu, bukan. Kaset CD. Saya pergi Sungai Buloh. Saya jumpa satu orang pakai skirt. Jalan nak pergi restoran Jejambat Sungai Buloh. Saya bagi kat dia. Kak, ni ceramah saya, dengarlah. Bayar ke? Tak, hadiah. Okey, terima kasih. Saya, waktu tu, saya ceramah. Buat album CD tu. 1 bulan, 2 tajuk. Royalty dia apa? Royalty setiap satu CD tu, saya dapat hadiah 100 keping. Saya tak dapat duit. Saya dapat 100 keping. Setiap satu tajuk 100 keping. 2 tajuk 100 keping, 200 keping. Jadi macam mana saya nak dapat duit royalty? Jual lah CD tu, dapatlah duit. Sekeping RM5, 100, 500. Takkan saya nak jual CD. Apa saya buat? Sedekah ke orang. Jumpa yang tak bertudung bagi, jumpa yang seluar pendek bagi, jumpa yang ni bagi. Dakwah tak payah cakap, bagi je. Lepas saya bagi tu tak lama datang tuan-tuan. Ustaz ingat tak saya? Tak perasan tak. Yang Ustaz bagi CD tu. Banyak kat, ramai saya bagi, tak ingat kat, minta maaf tak. Dekat Sungai Buloh tu. Sungai Buloh penjara pun ada. Tak mana tu? Dekat RNR. Oh, dekat RNR saya ingat. Terima kasih Ustaz bagi. Kenapa? Saya pelacur Ustaz. Lah. Lepas saya dengar balik, saya dengar, ya Allah. Sudah tuan-tuan. Saya dosa Ustaz. Nak tisu ke? Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukur pada Allah, bukan pada saya. Ustaz, saya nak taubat. Wajib, saya kata. Berhenti kerja sebagai pelacur. Saya nak makan apa Ustaz? Adalah duit simpanan tu, kerja tu ada dia kata dia. Itu duit haram, kau tak boleh makan. Kau pergi hantar kat jabat agama. Pergi bagi kat Baitul Mal. Duit haram. Bagi kat pegawai dia, ni duit haram. Dah, balik.
Ni habis cerita kat kawan pula. Kau pelacur ni duit. Jangan cakap tuan. Kita ni kadang-kadang lurus bendul sangat. Jangan lurus bendul sangat. Habis tu kalau kakak duduk di sini, di sekolah ustaz, kau nak makan apa? Apa yang saya makan, kau makan. Saya tak makan, kau pun tak makan. 2 tahun lebih tuan-tuan dia belajar di sekolah saya. Daripada pelacur pakai jubah, pakai purdah. Sebelum PKP tu, lama lah dia pakai purdah. Bila dia berubah tuan-tuan, bila dia balik, saya menangis. Bukan dia menangis, saya menangis. Alhamdulillah. Seronoknya tuan-tuan, tengok orang yang berubah daripada pelacur, sekarang pakai jubah, pakai purdah. Mudah-mudahan Allah berkati engkau. Kalau tuan-tuan nak rasa hidup manis macam itu, buat dakwah. Nama dia amal ma'ruf nahi munkar. Kita kadang-kadang langsung tak buat amal ma'ruf nahi munkar. Sebab tu hati kita tak tenteram. Jiwa kita tak tenteram. Hidup kita tak seronok. Sebab kita tak pernah menegur orang. Jangan kata nak tegur. Nak anjurkan program ceramah pun tak nak. Kalau kita tak boleh ceramah, kita anjurkan orang lain dengar, dapat pahala, kita rasa tenang. Sebab tu kalau kita ketua jabatan, di jabatan kita buat program amal ma'ruf nahi munkar, tenang hati kita. Kalau kita pemimpin, kita buat amal ma'ruf nahi munkar, tenang hati kita. Tapi sayang, yang kita buat benda munkar. Konsert tak habis-habis. Buat benda yang baik, awak akan jadi tenang. Nama dia amal ma'ruf nahi munkar. Sebut betul-betul. Sebab ada yang dulu bila rasmikan ceramah saya, YB dulu 5-6 tahun dulu, saya merasa berbangga kerana dia jemput untuk meresmikan ceramah perdana malam ini. Kerana ceramah ini merupakan satu usaha amal ma'ruf munkar nakir. Bila masa pula munkar nakir terbit ni, dia sibuk di alam kubur. Allah. Jom kita buat dakwah. Di mana tuan-tuan nak dakwah? Tuan-tuan ada media sosial kan? Masukkan dakwah, ayat Quran, hadis Nabi ke apa ke. Share benda yang baik-baik. Dakwah. Saya Facebook tak ramai. Dalam 1.9 juta. Benda yang baik-baik saya masukkan. Petang tadi saya masukkan benda yang mendatangkan kebahagiaan ada 4. Pertama, rumah yang lapang. 2, isteri yang solehah. 3, jiran yang bagus. 4, kenderaan yang baik. Kalau kita dapat 4 benda ini, kita bahagia hidup. Dah tulis dalam Facebook, orang share, orang baca, orang share, dapat pahala. Jadilah kutip pahala. Pertama, rumah yang lapang. Bersih ya rumah. Tenangnya rumah. Ini rumah ular tedung selau. Duk beranak dalam tu. Mana nak tenang? Yang tenangnya tikus. Ini kadang-kadang akak benda yang tak pakai simpan. Mak buang ke ni mak? Mak sayang tu jangan buang. Mak benda ni nak buang. Jangan. Kalau rumah terbakar boleh sedekah baju buruk tu. Nak sedekah baju buruk pada orang terbakar. Tu yang rumah kita berselera. Rumah tak menenangkan. Cubalah bagi tenang. Kadang-kadang bila orang masuk dalam rumah, orang tu keluar balik. Rupanya dia pergi ke kereta, dia ambil face mask. Tak apa sini, tak ada mas sejahtera, tak ada di rumah. Nak face mask. Bukan sebab face mask tu. Sebab busuk. Busuk apa? Kucing. 40 ekor dalam rumah. Atas kaki, bawah kaki, atas meja bulu kucing semua. Jemputlah makan. Tak ada apa-apa pun, jemput je. Dalam jemput-jemput tu pun bulu kucing. Astaghfirullahalazim. Boleh tak tuan-tuan, akak-akak yang rajin bela kucing tu? Bela jangan sampai orang tak selesa dalam rumah. Tidur atas katil. Peluk dia. Sampai suami kita datang masjid, bau kucing dekat baju dia. Maknanya awak tak bahagia.
Bela seekor cukup dekat. Abuan nak cakap, nak marah laki tak boleh, marah kucing. Ha. Tak pandai duduk rumah, jalan je tompok ni. Padahal untuk laki je tu. Suami kata terasa pula aku ni. Yang kedua, isteri solehah. Kalau abang-abang dapat isteri solehah, tenang. Allah, tenanglah. Seronoknya dapat isteri solehah. Bahagia hidup. Layan kita habis-habis. Tak pernah tinggi suara, tak pernah apa. Tapi yang tu pula kena tipu pula. Kena madu pula. Tu benda juga. Dah dapat isteri yang solehah, awak abaikan. 25 tahun. 25 tahun, dia kahwin 2, dia tak bagi tahu isteri tu. Sebab terlalu bertakwa. Takut bini tua. Singkatan dia, takwa. Sebab tu akak-akak pun jangan garang sangat. Takwa suami kita tu. Macam mana boleh bocor? Handphone bunyi. Waktu suami mandi, bila isteri angkat, letak. Syak. Buah sangka dah sampai. Abang, LAP telefon tadi, saya angkat dia letak balik bang. Itu lembaga air Perak, LAP. Apa yang petang-petang telefon, ofis kan dah tutup. Ada dah tu, bil tak bayar ke apa. Abang cuba call balik bang. Tak bayar lah. Kenapa abang tak nak call? Abang kata tak bayar, tak apa. Abang, call je balik, tanya siapa dia, apa hal. Kau ada tertunggak ke apa ke? Mesti ada apa-apa ni abang. Cakap. Kalau tak saya call sendiri. Bagi nombor. Dapat password, pin code semua tuan-tuan, tekan. Halo? Abang? Abang? Siapa abang awak? Sudah tuan-tuan. Rupanya dia dah kahwin 25 tahun. Menangis isteri tu. Sampai hati, abang tipu saya. Ini ke abang? Marah. Selama ini saya ingat abang baik, abang tidur tiap malam di rumah. Bila masa abang jumpa dia? Siang. Malam ni abang pergi rumah dia. Saya tak nak tengok muka awak. Pergi. Ustaz, dia pergi ustaz. Melompat dia pergi ustaz. Habis tu yang akak suruh pergi, dia pergi. Saya kecewa ustaz. Malam tu saya tak tahu nak buat apa. Saya semayang malam. Selama ni saya tak pernah semayang. Saya layan suami saya. Saya baca Quran, saya semayang malam. Ya Allah, seronoknya ustaz. Saya layan Tuhan. Saya tak pernah layan Tuhan selama ni. Saya layan suami. Bila suami tak ada, saya layan Allah. Ya Allah, seronoknya ustaz. Besoknya ustaz dia tak balik, saya puasa sunat. Selama ni saya tak nak puasa sunat ustaz. Oh, gitu pula. Bila dia balik, saya layan dia. Bila dia pergi rumah madu saya layan Allah. Seronoknya ustaz. Betul, masalah apanya? Yang kau datang jumpa saya buat apa? Saya cuma nak sampaikan kepada ustaz. Ustaz dalam ceramah tersebut lah. Kalau nak rasa bahagia, bagi suami menikah lain. Bahagia sangat. Saya cuba sampaikanlah. Ini yang saya sampaikan akak ni amanah pada makcik ni. Jadi kalau saya tak sampai tu rasa berdosa sangat tuan-tuan. Menyembunyikan amanah orang. Allahu Akbar tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita sebut yang terakhir, yang keempat, bagaimana nak menenangkan jiwa kita tuan-tuan. Nak menjiwakan, nak rasa tenang jiwa kita, nak rasa seronok dengan jiwa kita ni tuan-tuan. Kita buatlah sesuatu benda yang mendapatkan pahala. Senyum dapat pahala, buat. Kutip pahala walaupun sedikit. Tuan-tuan tengok tabung masjid. Gagal-gagal duit ada RM10. Dapat pahala. Tuan-tuan tengok satu anak yatim lalu depan di situ. Mai sini. Usap kepala anak yatim, dapat pahala. Ini ada anak yatim tengok marah pula. Hei. Bising hei. Garanya Tok Siap. Dia pernah nampak budak tu. CCTV rakam. Dia anak yatim kot. Bela dia. Buat tabung khas, tabung anak yatim. Bagi kat mak dia. Yang ni yang saya buat di sekolah. Bela anak yatim. Bahagia tuan-tuan, seronok. Walaupun anak yatim banyak masalah. Ada yang datang, dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati.
Innalillahi. Anak yatim ada 5. Kicik-kicik ustaz. Yang paling besar 12 tahun ustaz. Yang kicik-kicik ada. Habis itu apa masalahnya? Boleh tak masuk sekolah ustaz? Sian ustaz, anak yatim ustaz. Boleh lah. Suruh mak dia datang, isi borang, hantarlah, saya ambil. Macam mana dengan mak dia? Mak dia saya ambil ustaz. Ini nama dia pelaburan yang bijak. Oh, alangkah bagus kalau awak ambil anak-anak dia sekali. Aduh, yang mak kau sapu, anak-anak kau bagi kat aku. Mampus tuan. Jadi, jom kita cari pahala walaupun sekadar menjawab salam saja. Walaupun sekadar bagi salam saja. Walaupun sekadar selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad. Asalkan dapat pahala aku buat. Kita pergi dalam tandas tu, tengok air duk menitik. Ini dia punya washer dia ke apa benda dah bocor ni, dah loose. Pergi kedai hardware, beli satu, buka, pasang balik. Elok. Pahala. Ini tidak komplain. Derma kutip, tabung sampai 8 dalam masjid. Tukar washer pun tak boleh. Apa ni? Jenis tu banyak tuan-tuan. Kita pergi tandas masjid, berlubang pintu tandas. Bila kita duduk, orang nampak. Oh, Iman, nampak. Apa salahnya kau pergi hardware, kau beli satu pintu RM150, bagi. Dapat pahala. Tengok tai cicak ni pun tuan-tuan. Buang tai cicak. Pahala. Jangan biarkan pahala berlalu begitu sahaja. Akak-akak nampak tak telekung tu? Warna-warni telekung. Rupa ramai yang jadi sukarelawati. Ambil telekung, masuk dalam mesin basuh ke, dobi ke, iron elok-elok, gantung balik. Setiap minggu dia basuh. Orang datang semayang tumpang, tak bawa telekung, dia pakai telekung masjid. Pahala kita dapat. Ini kadang-kadang telekung di masjid, hak putih jadi hitam. Hak hitam jadi putih. Tahu apa tahun tak pernah basuh. Serelum-serelum je. Tak bernapas makcik tu sampai salam. Tahan napas dia. Alhamdulillah. Kena pula Tok Imam baca ayat panjang. Haram jedah tu. La ilaha illallah. Sebenarnya kita nak dapat pahala senang. Cuma kita tak merebut. Kita biarkan pahala tu dapat kat orang lain. Jom tuan-tuan, kita rebut pahala. Sebab mungkin kebaikan yang kita rebut itu, itulah pahala terakhir buat kita. Biarlah kita mati dalam husnul khatimah. Biarlah kita hijrah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 32 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Terima kasih pada tuan pengarah. Terima kasih pada tuan-tuan semua. Jadi kalau nak jemput lagi, 32 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.